Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Malam ni tuan-tuan, tajuk kita tidak lain tidak bukan UMNO terus kekal membela keadilan buat Datuk Seri Najib Tun Razak. Hari ini saudara, kita ada satu mesyuarat MT khas. Ada perkara yang saya boleh kongsi pada tuan-tuan dengan izin rakan-rakan MT. Dan ada perkara yang saya tidak boleh kongsi, perkara-perkara yang rahsia mungkin tidak akan dikeluarkan pada hari ini. Tetapi insyaAllah kita akan cuba berkongsi seberapa banyak maklumat yang mungkin kita punya TikTok kena kacau lagi. Dan insyaAllah hari ini kita akan kongsi seberapa banyak maklumat yang mungkin bagi membolehkan tuan-tuan mendapat kefahaman yang jelas tentang apa yang berlaku dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey. Pertama sekali saya perlu maklumkan bahawa Datuk Seri Najib telah dijatuhkan hukuman pada 23 Ogos tahun 2022 oleh Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur yang mengekalkan hukuman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan kekalkan. Dan ini menyebabkan Datuk Seri Najib telah pun dihantar ke penjara Kajang dan terpaksa menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Nazlan sebanyak 12 tahun penjara dan juga 210 juta denda. Dan untuk makluman saudara, pada lebih kurang 3 hari bulan, lebih kurang seminggu, 10 hari, 13 September, Datuk Seri Najib melalui Tan Sri Shafie Abdullah telah memfailkan petisyen kepada Lembaga Pengampunan Diraja. Okey. Petisyen yang Datuk Seri Najib buat, dia tak sama macam petisyen orang lain. Ini kena faham. Kalau petisyen orang lain, petisyen banduan lain, biasanya mereka buat petisyen ni saudara. Mereka buat petisyen kerana mereka mengakui mereka bersalah dan mereka meminta supaya diberikan pengampunan diraja. Tetapi dalam kes Datuk Seri Najib, beliau bukan membuat petisyen dengan mengakui beliau bersalah. Beliau membuat petisyen memohon kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan kerana beliau merasakan beliau tidak mendapat proses keadilan yang seadilnya. Di mana beliau cuba untuk menukar peguam, nak ambil peguam Queen Council tak dapat. Beliau dapat ambil tukar peguam baru, peguam tempatan Zaid Ibrahim Eko. Dia peguam minta tempoh 3 bulan untuk baca dokumen dan buat persiapan, tak dapat. Maka bukti-bukti baru yang dikemukakan oleh peguam Datuk Seri Najib juga ditolak di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Maka Datuk Seri Najib memfailkan petisyen pengampunan diraja ini atas dasar tersebut, atas dasar tidak dapat pembicaraan yang seadilnya. Sebenarnya kes Datuk Seri Najib ini memang dah didengar beberapa kali. Ini hari ini baru kita tahulah, tuan-tuan. 8 hari bulan dah mula dibincangkan isu Datuk Seri Najib. Kalau nak ikutkan, kes Datuk Seri Najib ni memang tidak ada dalam senarai pada 8 hari bulan tersebut. Kerana untuk membolehkan Datuk Seri Najib memohon petisyen mahkamah
memohon petisyen pengampunan diraja. Kalau mengikut apa yang diputuskan oleh Datuk Seri Khairul, iaitu Setiausaha Urustia Majlis Pengampunan Diraja, dia kena ikut SOP. SOP-nya apa tuan-tuan? SOP-nya minimum seseorang tahanan itu ataupun seorang banduan sudah melalui 1/3 jumlah hukuman. Maknanya Datuk Seri Najib kena 12 tahun, dia dah lalui 4 tahun. Dia melalui 4 tahun, barulah dia boleh memohon untuk mendapat pengampunan diraja. Tapi macam mana Datuk Seri Najib, dia punya petisyen boleh didengari oleh Lembaga Pengampunan pada 8 hari bulan. Sebabnya tuan-tuan, ini diusahakan oleh Presiden UMNO dan kepimpinan UMNO, termasuk Datuk Seri Azalina dan rakan-rakan yang lain. Kita usaha untuk membolehkan dan kita minta bantuan daripada Perdana Menteri, dan Alhamdulillah Perdana Menteri membantu ketika dia menjadi Menteri Wilayah lagi, untuk fail Datuk Seri Najib ni diangkat masuk dalam Majlis Pengampunan. Kalau nak ikutkan, memang tak boleh. Dia ada 2 cara. Pertama, penjara bawa. Kedua, orang yang banduan itu sendiri yang membawa perkara ni, Tetapi kalau tak cukup syarat 3 tahun, memang tak boleh masuk Lembaga Pengampunan. 1/3. Jadi itu yang kita ucap terima kasih kepada Perdana Menteri, kerana dengan bantuan beliau, dengan gerak kerja dan usaha Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Azalina, yang orang-orang macam budak Deng Botok ni, apa nama? Budak Deng Botok ni, Isyam Jalil kan, dan beberapa yang lain ni, perli-perli semacam kepada Datuk Seri Azalina dan Presiden dan sebagainya. Saya nak beritahu, tanpa usaha daripada sahabat-sahabat ni, daripada Presiden UMNO sendiri, tak mungkinlah sampai ke tahap Datuk Seri Anwar membawa perkara ini ke dalam Lembaga Pengampunan. Ini kena ingat tuan-tuan. Semenjak Isyam Jalil dah berkawan dengan Deng Botok, dengan Mahathir punya barua ni tuan-tuan, macam-macam tak habis-habis setiap hari berusaha untuk memburukkan imej UMNO dan Barisan Nasional. Seolah-olah kalau misalnya Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid tak mengusahakan pengampunan ni, seolah-olah macam Mahathir dan juga Muhyiddin yang akan mengusahakan pengampunan ni. Tu yang dia berkawan dengan Deng Botok ni, Khairuddin Abu Hassan, suami kepada Umi Aida, tuan-tuan. Jadi hari ni saya nak beritahu dengan saudara, kita dalam UMNO hari ni, kita batalkan Datuk Seri Zahid ada mesyuarat ataupun Kongres Kolokium Ekonomi Bumi Putra. Kita batalkan hari ini, walaupun 2,000 orang dah berada di Kuala Lumpur, kita batalkan. Kerana kita nak bagi signal yang jelas bahawa Datuk Seri Najib ni lebih penting daripada segala-galanya. Lebih penting. Ini bekas Presiden UMNO yang sangat berjasa pada parti. Kita tak boleh terima dengan apa yang dia lalui hari ini. Kerana itulah dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Kerja Tertinggi hari ini, kita berpandangan bahawa Datuk Seri Najib daripada awal telah gagal diberikan keadilan. Daripada mula Mahathir melakukan penawaran terpilih ke atas Datuk Seri Najib, diteruskan oleh Muhyiddin Yassin, dan dia ke penjara zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Last sekali yang salah PMX dengan Datuk Seri Zahid. Ini otak mentaliti, otak udang. Macam Khairuddin selalu cakap lah, dia duk kata orang ni otak udang kan. Sekarang ni Isyam Jalil pula berkawan dengan otak udang ni. Jadi saya nak beritahu dengan tuan-tuan, inilah realiti apa yang berlaku. Hari ini Majlis Kerja Tertinggi kita merapat sembah
menjunjung kasih titah ke bawah duli tuanku. Kita ucap terima kasih kerana telah meringankan. Dia ada banyak benda yang baginda tuanku boleh buat. Pertama, baginda tuanku boleh bagi full pardon. Full pardon. Tapi nak buat macam mana? Saya dah cakap banyak kali, orang yang sayang Datuk Seri Najib ni ramai. Tetapi mereka tidak mengeluarkan suara. Ini bukan salah orang lain, salah kita juga. Kita simpati dengan Datuk Seri Najib, kan? Kita nak Datuk Seri Najib dibebaskan, tapi we did not do anything to save him. Ini masalah kita. Saya dah cakap, kalau sayang Datuk Seri Najib, hari-hari di media sosial tu nyatakan supaya ke bawah duli tuanku dan ahli lembaga pengampunan mendengar dan tahu bahawa ramai rakyat Malaysia nak lihat Datuk Seri Najib dibebaskan. Tetapi kita membiarkan orang macam Siti Kasim, orang macam Bersih, Ambiga, kawan-kawan Tommy Thomas, untuk bersuara. Kawan-kawan Lim Kit Siang, macam Tony Puah, untuk bersuara, memberikan kenyataan-kenyataan yang negatif. Kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, ini merosakkan imej negara lah, sebagainya lah, mengatakan bahawa ini akan menyebabkan indeks persepsi rasuah Malaysia akan jatuh. Ini kita punya silap, sebab kita tak buat laungan, kita tak buat kenyataan-kenyataan di media sosial kita, dan kita biarkan orang yang membenci Datuk Seri Najib, yang takut Datuk Seri Najib dibebaskan, untuk bersuara dan didengari oleh pihak-pihak yang membuat keputusan. Kerja tertinggi UMNO, kita akur dan menjunjung kasih ke atas keputusan tersebut. Setidak-tidaknya kita berterima kasih kerana daripada kena 12 tahun penjara, tinggal 6 tahun penjara. Daripada 210 juta denda, tinggal 50 juta denda. Itu pun geng-geng muda belaan Syed Saddiq Sigaraga ni nak bising. Kau tunggu nanti nasib kau. Duit daripada belia yang masuk dalam akaun BSN kau tu, ataupun akaun apa tu? ASB kau tu, bila kau kena nanti, kita dah tengok dia mohon pengampunan diraja ke tidak. Kita tengok ketika itu, budak-budak dia ni memekak ke tak memekak bila anak muda ikon korup ni memohon pengampunan diraja pada ketika itu. Ini time Datuk Seri Najib, bolehlah kau lekeh. Sama juga dengan Tony Puaka ni, bila bos dia dulu, bos dia ni walaupun dah tukar peguam negara tu, letak peguam dia sendiri, Tommy Thomas ni jadi peguam. Bos dia pun dah tukar daripada Tun Raus tu, tukar kepada Richard Malanjun. Pun tak berani nak berhadapan dengan kes mahkamah. Last kali dia suruh Tommy Thomas gugurkan kes dia ni. Walaupun ada 60 saksi dipanggil, 25 dah dipanggil, 35 belum dipanggil, tak diteruskan, terus drop. Tapi saya nak beritahu Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid turun naik mahkamah. Mereka hadap Datuk Seri Najib daripada mahkamah tinggi, kalah pergi mahkamah rayuan kalah pergi mahkamah persekutuan. Lepas tu buat semakan kehakiman. Beliau yakin beliau berada di pihak yang benar, dan saya sebagai orang Islam, saya yakin Datuk Seri Najib tidak bersalah, kerana Datuk Seri Najib telah berlafazkan sumpah mubahalah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi. Dia bersumpah dengan nama Allah, dia tidak pernah mengarahkan sesiapa memasukkan duit 42 juta ini, yang kononnya datangnya daripada SRC International, masuk ke dalam akaun beliau. Dan beliau tak tahu menahu, kerana akaun tu bukan akaun yang dia jaga. Akaun itu adalah akaun amanah yang dijaga oleh Nick Faisal. Nick Faisal pun kita tahu dia juga dibayar oleh
Jolo. Kita pun tahu bahawa suami Zeti, Akhtar Aziz dan anak dia, syarikat dia menerima 715 juta membantu Jolo memindahkan wang dan sebagainya. Sehingga hari ini tidak didakwa Zeti Akhtar Aziz, bekas Governor Bank Negara. Orang siapa? Orang Mahathir. Begitu juga Nur Muhammad Yaakob. Nur Muhammad Yaakob. Kita semua tahu siapa Nur Muhammad Yaakob ni, menteri zaman Mahathir. Siapa dia ni dalam kes yang melibatkan SRC International? Dia adalah orang yang diminta oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membuat cabinet paper, untuk memberi cadangan kepada kabinet sama ada duit kuop patut dipinjamkan kepada SRC ataupun tidak. Dan sudah pasti tuan-tuan, bila dia menerima 85 juta ringgit daripada Jolo, cadangan dia sudah pastilah supaya duit kuop diberikan pinjam kepada SRC International. Tetapi ada tak pendakwaan ke atas Nur Muhammad Yaakob? Tak ada. Tak ada. Dan Jolo, the main culprit, orang yang menerima, mengikut DOJ, menerima 1.2 bilion US dollar. Ada pendakwaan ke atas beliau? Tak ada. Ada cubaan untuk bawa dia balik zaman Mahathir? Tak ada, tuan-tuan. Hamid Badu hanya kata bulan 12 kita bawa balik. Masuk tahun kedua 2019, bulan 12 pun tak bawa balik. 2020 tak bawa balik. Last kali dia balik, Jolo tak balik. Yang dia bawa balik jodoh, tuan-tuan. Ni akibat dia. Ini realiti. Jadi bagaimana kita, rakyat Malaysia biasa, yang ada otak, yang boleh berfikir. Orang terima 715 juta, tak ada pendakwaan. Orang terima 85 juta, tak ada pendakwaan. Orang yang terima 1.2 bilion US dollar, tak ada pendakwaan. Tak dibawa balik sampai sekarang. Kita ucap terima kasih kepada PMX dan juga Datuk Seri Saifuddin. Sekurang-kurangnya zaman kerajaan hari ini, ada usaha bawa balik orang yang lari sama-sama dengan Jolo 6 tahun. Jasmine Low dah balik, dah dia ambil keterangan. Ada usaha nak bawa balik. Sekarang ni dah dibawa balik, dah di-extradite, dah di-ekstradisi Roger Ng daripada US untuk membantu siasatan dalam kes ni. Kita doakan semoga ada cahaya, tuan-tuan. Jadi hari ni saya nak beritahulah, dalam buku Justice in Wilderness Tommy Thomas, dalam buku Justice in Wilderness Tommy Thomas, tuan-tuan, didapati oleh pasukan petugas khas telah langgar 17 kesalahan. Melanggar 17 kesalahan. Banyak kesalahan dia, tuan-tuan, yang meliputi pendedahan perkara-perkara yang sepatutnya di bawah Akta Rahsia Rasmi, perbualan dia dengan Agung, perbualan dia dengan Perdana Menteri. Dia mengakui, yang ni yang paling penting sekali, dia mengakui bahawa Ketua Hakim Negara Richard Malanjun itu cadangan dia, bukan cadangan daripada Jack. Ini semua dia akui dalam buku dia. Dan dia paling penting sekali, dia mengakui bahawa ketika dia menjadi peguam negara, dia mendapat arahan daripada pihak eksekutif untuk melakukan pendakwaan terpilih. Tapi hari ini kita nak tengok apa jadi. Sehingga hari ini, tuan-tuan, saudara, tidak ada sebarang tindakan ke atas Tommy Thomas. Lebih menyedihkan, Tommy Thomas dengan si Tony Puaka ni terlibat bersama dengan Claire Russell Brown, iaitu seorang wanita yang telah mempengaruhi seorang lelaki bernama Andre Xavier Justo, bekas pekerja Petro Saudi yang telah mencuri satu hard disk daripada Petro Saudi. Dokumen-dokumen di dalam Petro Saudi ini disahkan oleh Andre Xavier Justo bahawa dia telah bagi pada Claire Russell Brown. Claire Russell Brown telah bawa pergi ke London, dan di London dokumen-dokumen ini telah ditempered.
Ini kenyataan Andre Xavier Justo ketika dia ditahan di Bangkok, tuan-tuan. Yang Isyam Jalil duk rapat sangat. Hari ni saya nak beritahu. Orang yang dia rapat Den Botok ni ataupun Khairuddin Abu Hassan ni, dia pergi ke seluruh negara, Switzerland, pergi ke DOJ dan sebagainya, membuat laporan ke atas Datuk Seri Najib berhubung isu 1MDB ni. Dia menggunakan dokumen palsu yang telah diubah suai oleh seorang pegawai Claire Castle Brown di London, tuan-tuan. Yang ini kena faham. Yang ini kena faham. Itu sebab ada setengah-setengah geng-geng daripada Pakatan Harapan yang pro kepada DAP lama ni. Dia ada 2 DAP sekarang ni, kena tahu. DAP yang okey, DAP yang berkuasa hari ni di bawah Anthony Loh. Tapi ada satu fraksi lagi di dalam DAP ni, geng-geng Tony Puaka, Lim Kit Siang dan sebagainya ni. Ini satu kumpulan lain. Yang orang Melayu takut ni yang ni lah. Yang orang Melayu takut ni yang ni. Sehingga kan hari ni mereka dengan cukup biadab dan kurang ajar je, tuan-tuan, menghina. Berapa banyak posting dikeluarkan oleh Tony Puaka ni, yang jelas menunjukkan dia tidak hormat kepada keputusan yang dibuat oleh baginda Tuanku yang di-Pertuan Agong. Itu sebab saya minta Menteri Dalam Negeri, kalau dulu saya ni cakap sikit je, terus polis sampai ke rumah. Tak perlu ada orang buat report polis. Polis sendiri boleh buat report polis. Dan hari ni Tony Puah bukan 1, 2, 3 posting yang dia buat ni, polis sendiri boleh buat report polis dan polis boleh tangkap dia di bawah Akta Sultan. Kalau tidak ada sebarang tindakan dibuat ke atas Tony Puah, Siti Kasim, maka selepas ini orang UMNO pula akan mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh pengampunan diraja. Itu sebab kita kena tegas. Kita tak boleh biarkan. Itu sebab pandangan saya hari ini juga ialah apa yang dilakukan oleh Tony Puah ini jelas tidak menghormati rakan-rakan di dalam kerajaan perpaduan. Sekiranya parti DAP tidak mengambil tindakan ke atas Tony Puah, ini memberi isyarat bahawa DAP kepimpinan hari ini juga bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Tony Puah. Jadi macam mana kita nak harmoni dalam satu pasukan? Begitu juga dengan Hassan Karim. Kita lihat, kita ucap terima kasih kepada YB Fahmi yang telah memberikan teguran yang keras kepada Hassan Karim. Kalau sekiranya tidak ada sebarang tindakan diambil ke atas Hassan Karim, ini juga memberi gambaran, memberikan signal seolah-olah kepimpinan PKR bersetuju bahawa UMNO ni hanya menumpang Pakatan Harapan. Bersetuju bahawa Datuk Seri Zahid ni patut meletakkan jawatan. Kalau Datuk Zahid letak jawatan, apa jaminan bahawa pengganti beliau akan terus kekal membawa Barisan Nasional ini kekal bersama kerajaan perpaduan? Tak ada. Tidak ada jaminan. Hari ini kita kena ucap terima kasih kepada Datuk Zahid ni kerana ketegasan beliau menyebabkan hari ini Muhyiddin Yassin berputih mata. Menyebabkan hari ini Haji Adi Awang kecewa tak tentu pasal. Tak dapat menjadi kerajaan hari ini. Jangan lupa tu. Ini kita baru nak kena hadap, nak menjawab dengan akar umbi. Kita kena jawab dengan akar umbi, tuan-tuan, tentang perkara ini. Saudara, kita main TikTok ni jalan ke tak jalan ni? Jalan tu tapi dia line. Kita nak jawab dengan akar umbi, tiba-tiba luka kita ni akibat keputusan yang kita sedih. Siapa tak sedih, tuan-tuan? Kita tak pertikai pun keputusan Majlis Pengampunan Diraja, tetapi kita sedih kerana presiden kita, bekas presiden kita dah duduk penjara lebih setahun lebih dah. Beliau kalau dapat pembicaraan yang adil, kita boleh terima.
Kita pun tahu Hakim Nazlan mempunyai konflik kepentingan. Sehingga hari ini Hakim Nazlan tidak didakwa. Saudara. Sehingga hari ini Hakim Nazlan tidak didakwa. Hari ini bekas presiden kita duduk penjara. Tak kira lah tuan-tuan, saya nak beritahu. Ada orang kata macam tu, macam ni, apa semua sekali. Betul, tapi kena ingat dia juga ada jasa. Dia bekas Perdana Menteri kita. Dia berkhidmat sebagai ahli politik daripada arwah bapa dia pun Perdana Menteri, meninggal dunia. Lebih 40 tahun khidmat dia. Takkan langsung tak ada jasa. Orang lain boleh dapat pengampunan diraja. Kita pun mengharapkan setidak-tidaknya dengan jasa dia tu, dia juga mendapat pengampunan diraja. Dan berbeza dengan orang lain. Beliau terang-terang tuan-tuan, terang-terang dah bersumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi. Mengikut Islam ni saudara, kalau dah bersumpah dengan 3 kalimah ni, kalau sumpah dia ni tak betul, Allah Ta'ala akan balas di bumi ni, tak tunggu akhirat tuan-tuan. Itu sebab saya yakin beliau berada di pihak yang benar. Dan kita lihat semenjak beliau melafazkan sumpah mubahalah ini, berapa ramai yang telah terima akibat dia daripada perbuatan-perbuatan nista yang mereka lakukan. Tengok apa jadi dengan Mahathir. Sampai parti dia hilang semua deposit pilihan raya tuan-tuan. Hina sehina dia. Parti Bersatu pun last kali dia tinggalkan. Dia kena buang daripada parti dia sendiri. Parti anak dia tubuhkan pun dia keluar parti. Sekarang datang gila dia nak dah kembali pula menghalalkan PAS yang dulu dia kata sesat dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak beritahu bahawa keputusan tadi, kita akan buat sesuatu untuk Datuk Seri Najib ni. Antaranya yang pertama sekali tuan-tuan, kita tak boleh tekan-tekan baginda tuanku ni saudara, kerana pengampunan diraja ni ialah mercy, ialah budi bicara, ihsan baginda tuanku. Jadi apa yang UMNO nak buat selepas ni, UMNO akan kumpul tanda tangan orang yang simpati dengan Datuk Seri Najib ini. Kita akan kumpul tanda tangan ini untuk menghantar warkah rayuan. Bukan memorandum, kita bukan nak hantar memorandum. Kita bukan nak hantar petition dan sebagainya. Yang UMNO nak usahakan ini, kita nak menghantar warkah rayuan, merayu kepada baginda tuanku Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 supaya dapat mempertimbangkan pengampunan diraja, kalau boleh pengampunan penuh ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada orang tanya saya, baru je buat petition pengampunan, baru didengar, boleh ke buat lagi sekali? Kalau ikut peraturan penjara memang tak boleh tuan-tuan. Kalau nak ikut peraturan penjara memang tak boleh. Petisi yang pertama pun tak cukup syarat lagi. Tapi Datuk Seri Anwar membantu. Presiden parti Datuk Seri Azalina membantu, berusaha ke arah untuk memastikan petisi itu didengari. Sama jugalah kali kedua ni, Datuk Seri Anwar juga yang akan membantu. Kalau tidak, tak akan jaya tuan-tuan. Nak masuk petisi pun dia ada grace period dia. Dan yang kedua, kita ada juga benda lain yang kita boleh usahakan sementara menunggu tarikh pengampunan diraja yang baru, kan? Ada kuasa-kuasa di bawah Menteri Dalam Negeri yang boleh diguna pakai. Antaranya, tuan-tuan, kita mungkin akan merayu supaya kerajaan mempertimbangkan Datuk Seri Najib dikenakan tahanan rumah. Ini kuasa Menteri Dalam Negeri je. Kalau ikut peraturan penjara, tidak ada istilah tahanan rumah tuan-tuan. Tetapi Menteri Dalam Negeri boleh buat. Komisioner penjara boleh buat. Bukti dia apa? Bukti dia ialah kes cucu kepada Tun H.S. Lee pernah dikenakan tahanan rumah. Ada orang cakap, kenapa macam mana boleh buat
pengampunan lagi sekali baru lepas. Ada kes juga. Contohnya kes yang melibatkan siapa nama? Mokhtar Hashim. Mokhtar Hashim, bekas menteri dulu. Dia bunuh orang, tuan-tuan. Datuk Mokhtar Hashim, dia bunuh orang. Hukuman dia apa? Hukuman dia gantung sampai mati. Ada orang pula pandai-pandai pula, dia kau kalau ilmu tak ada kau diam je lah kan. Tapi nak komen juga. Dia kata tak pernah dalam sejarah majlis pengampunan bagi pengampunan separuh. Ini kalau tak ada ilmu diam-diam je. Sebenarnya ada kes Mokhtar Hashim ni lah. 1990 bila dia buat permohonan ataupun petition pengampunan diraja, daripada hukuman mati, hukuman gantung sampai mati, dia dapat pengurangan. Macam Datuk Seri Najib sekarang ni dapat pengurangan daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Mokhtar Hashim juga mendapat pengurangan daripada hukuman gantung sampai mati kepada kepada penjara seumur hidup. Itu tahun 1990. Setahun selepas tu, tahun 1991, tuan-tuan, dia dapat sekali lagi masuk dalam pengampunan diraja dan dia diberikan pengampunan penuh. Bila dia dapat pengampunan penuh ni, tuan-tuan, gaji-gaji dia yang sebelum ni semua kerajaan bayar balik. Rekod jenayah dia semua tak ada, clear. Itu dipanggil pengampunan penuh. Macam Datuk Seri Anwar dapat. Ada orang pula hari ni kan, tuan-tuan tahulah Malaun ni saudara, tak ada benda dia nak buat, dia pertikaikan, dia keluarkan surat yang Datuk Seri Anwar dapat dengan surat daripada yang Datuk Seri Najib dapat. Dia kata sebenarnya keputusan Datuk Seri Najib ni telah diubah suai. Tuan-tuan, pakai otak lah. Bila Majlis Pengampunan, Urustia Majlis Pengampunan Diraja keluar kenyataan, kalau kenyataan itu tak benar, Baginda Tuanku Sultan Pahang dah keluar kenyataan balik. Macam contohnya Taqiyuddin, bila time nak daruratkan negara, dia minta izin dengan Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bila time dia nak tamatkan darurat, tak minta izin. Apa Baginda Tuanku? Baginda Tuanku tegur. Baginda Tuanku nyatakan kekesalan kerana bila nak tamatkan darurat, tak minta izin daripada, tak minta restu daripada Baginda Tuanku. Ini kena faham, tuan-tuan. Jadi sebenarnya saudara, kes yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kes yang melibatkan Datuk Seri Najib tak sama. Kes Datuk Seri Anwar, Baginda Tuanku Sultan Muhammad Kelima menitahkan supaya Datuk Seri Anwar dibebaskan. Benda tu memang laju, tuan-tuan. Sebab apa laju? Sebab Baginda Sultan Muhammad Kelima tak nak, tuan-tuan, Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Malah Baginda telah memanggil Datin Sri Azizah untuk Datin Sri Azizah angkat sumpah menjadi Perdana Menteri. Tapi Kak Wan ni baik sangat, tuan-tuan. Dia bagi kat orang tua puaka Mahathir Mohamad ni jadi Perdana Menteri. Lepas tu baru dia tahu satu kesilapan besar. Dalam kes Datuk Seri Najib, Lembaga Pengampunan, tuan-tuan, bersidang bukan sekali, 8 hari bulan sekali, dan akhir sekali barulah 29 hari bulan 1 dia buat keputusan. Ada pula yang cakap, ni si Isam Jalil bengong ni, kenapa didelaykan, tuan-tuan? 29 hari bulan keputusan dibuat. 30 hari bulan, hari terakhir Baginda Tuanku nak berangkat balik pergi ke Pahang Agong Lama. Kalaulah 30 hari bulan tu saudara, 29 ke, diumumkan Datuk Seri Najib hanya dapat pengampunan separuh, dikurangkan separuh, tak dapat pengampunan penuh. Hari ni kat bawah ni semua sekali dah murung lah, tuan-tuan. Cuba bayangkan apa akan jadi pada majlis keberangkatan pulang Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini orang yang belajar kat Harvard ni, otak tak boleh fikir ke?
Kalau kau malas berfikir, kurang-kurang kau dengarlah aku punya live ni. At least dapat dah sedikit ilmu. Kan? Kalau kau dengar Dan botok je, memang otak kau last kali jadi macam otak dia. Otak udang. Sama juga, kenapa tak umumkan 31 hari bulan? 31 hari bulan tuan-tuan, keberangkatan tiba ke bawah dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Takkan nak umum hari itu. Hari gembira, kita dapat agung baru, kita nak cerita benda yang duka cerita. Dia akan overshadow. So, kalau dah belajar tinggi, kalau tak boleh berfikir benda-benda simple macam ni, saya tak tahulah apa jadi dengan... Sebab saya ada 2-3 orang kawan lah. Seorang Oxford, seorang Harvard. Dia punya tahap kebodohan ni kadang-kadang luar biasa. Kawan kan? gitu Kawan lagi Kawan lah kira kan. Okey, ada lagi soalan? Okey, kita test soalan tu Ya, nanti dulu. Dia ada banyak lah. Okey. Kemudian saya nak sedikit betulkan lah ya. Ada kesilapan sedikit yang dibuat dalam kenyataan yang dibuat oleh bekas KP Immigration ni lah. Saya yakin Datuk Seri Khairul punya kenyataan ni yang urus dia punya kenyataan. Beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Najib akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Sebab patut 12 tahun dapat pengurangan separuh. Jadi dia akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Dan kalau dia tak bayar 50 juta tu, tambah lagi setahun jadi 2029. Ini tak tepat. Tidak tepat. Sepatutnya memadai mengatakan daripada 12 tahun pergi ke 6 tahun saja. Sebab apa saya kata tak tepat? Sebab biasanya seseorang banduan akan jalani hukuman hanya 2/3 daripada tempoh. Okey, 2/3 daripada tempoh. Maknanya kalau Datuk Seri Najib menjalani hukuman, dia dapat diskaun 1/3. Maka dia akan menjalani hukuman kalau 12 tahun, dia dapat diskaun 1/3, dia kena 8 tahun. Okey, dia dapat diskaun 4 tahun. Sekarang dia dapat meringankan hukuman jadi 6 tahun. 6 tahun diskaun 1/3, makna 2 tahun potong. Maknanya dia hanya melalui 4 tahun. Maknanya sepatutnya tarikh 23 Ogos 2026. Sungguh pun begitu, ada juga benda-benda lain yang perlu diambil kira. Cuti umum contohnya. 1 tahun biasa dalam lebih kurang 15 hari. Diskaun lagi. Diskaun lagi. Kemudian ada pandangan daripada peguam-peguam. Pandangan peguam ni berbeza-beza tuan-tuan. Ada peguam yang mengatakan bahawa diskaun 1/3 itu berdasarkan kepada tempoh hukuman yang mula-mula dia dapat 12 tahun. Maknanya kalau 12 tahun 1/3 dia dapat diskaun 4 tahun. Itu sebabnya ada yang berpandangan walaupun Datuk Seri Najib kena tahan 6 tahun, dia tetap akan dapat diskaun 4 tahun. Maknanya 2 tahun saja dia akan duduk dalam penjara. Sampai ke Ogos 2020. Ni 24 kan? Aku dah lupa 2024. Ada pandangan begitu. Tetapi ini semua masih sama tuan-tuan. Apa yang pasti hari ini kita akan usahakan kalau boleh Datuk Seri Najib dapat tahanan di rumah. Tuan-tuan, kalau dia dapat bersama dengan keluarga dia, saudara, kurang-kurang terubat hati kita. Hari-hari kita bayangkan bagaimana dia makan di penjara, macam mana dia hidup, duduk atas bantal. Saya tahulah dulu tuan-tuan, saya duduk dalam penjara bukan dekat 1000 lebih, dekat 1000 hari jugalah. 2 tahun 2 bulan di ISA kali kedua, 2 bulan di ISA kali pertama, 11 kali kena lock up dengan Mamak Bendahara Mahathir Mohamad.
Kita boleh bayangkan macam mana apa yang dilalui oleh Datuk Seri Najib hari ni, kita faham. Bagilah 5 bintang hotel pun tuan-tuan, kalau nama duduk penjara ni tetap penjara, tetap sengsara saudara, sebab berpisah dengan keluarga. Kita nak kalau boleh dia dapat kembali ke pangkuan keluarga tu pun dah, kita dah lega dah. Kita dah lega. Okey? Soalan studio boleh tu Ada lagi kita nak jelaskan ni? Takut ada lagi yang tak jelas lagi. Itu perkara pertama yang boleh kita buat. Kita dapatkan tahanan rumah. Kedua, kita mohon apa yang dipanggil sebagai petition yang kedua. Pengampunan diraja yang kedua. Dalam masa yang sama juga, kita mengharapkan, mungkin kalau ada ruang, sekiranya contohnya lah orang yang macam Jolo, the main culprit ni, sekarang ni dah nampak ada usaha oleh kerajaan untuk bawa dia balik, untuk dibicarakan. Kalau dia dibicarakan tuan-tuan, orang akan tahu siapa sebenarnya the main culprit, siapa yang membantu beliau. Roger Ng dalam pembicaraan dia di Amerika, Tim Lesner, salah seorang daripada pegawai Goldman Sachs, telah pun menyenaraikan lebih daripada 100 nama pegawai-pegawai dan orang-orang di Malaysia ni yang telah menerima duit rasuah daripada Goldman Sachs. Kalau benda ni dibongkarkan tuan-tuan, silap-silap saudara, kes SRC ni, kes 1MDB boleh dibicarakan semula tuan-tuan. Dan mana tahu kalau lepas ini di bawah baginda tuanku yang di-Pertuan Agong yang baru, baginda saya tahu seorang yang nakkan keadilan dilaksanakan di dalam negara ni. Kalau katalah baginda mengambil keputusan untuk siasat, termasuklah hakim-hakim yang ada konflik kepentingan dalam kes Datuk Seri Najib ni, tuan-tuan, tak mustahil juga kes ini boleh dibicarakan semula. Tidak mustahil orang macam Zeti, orang macam Nur Muhammad Yaakob, orang macam Jolo, orang macam Nik Faisal boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Orang macam Amhari yang dah mengaku dalam mahkamah ni tuan-tuan. Amhari ni saudara, dia mengaku dalam mahkamah dia terima duit RM25,000 setiap bulan daripada Op Solution. Dia mengaku dalam mahkamah dia terima $200,000 daripada Jolo untuk beli rumah baru. Ni pegawai Datuk Seri Najib. Dia pegawai khazanah dipinjamkan kepada Datuk Seri Najib jadi pegawai khas, pengarah ekonomi. Dia mengaku dia terima duit di BSI Switzerland 3.7 juta nilai dia tuan-tuan. Saya tunggu dia habis bagi keterangan, dia selesai di soal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, saya report polis. Last kali Tommy Thomas dakwa saya kerana menghina mahkamah. Saya pula dikata mengugut, padahal saksi tu dah habis bagi keterangan. Saya dah kalah di mahkamah tinggi, saya dah kalah di mahkamah rayuan. Bulan depan ni keputusan di Mahkamah Persekutuan. Kalau saya kalah juga, saya akan duduk penjara 1 bulan penjara. Tapi tak apa, saya redha tuan-tuan, kerana saya yakin saya buat benda yang betul. Saya melaporkan orang terima rasuah, dan kerana saya lapor orang terima rasuah dan orang ini bersekongkol dengan Mahathir untuk menganiaya Datuk Seri Najib, kerana itu saya masuk penjara 1 bulan. Saya redha. Saya redha tuan-tuan. Kurang-kurangnya ada bukti bahawa berlakunya ketidakadilan yang jelas dalam mata orang yang report ke atas orang yang terima rasuah masuk penjara. Amhari yang mengaku terima rasuah kerana dia bersekongkol dengan Latifah Koya dan Tommy Thomas, sehingga hari ini dia tidak didakwa di mahkamah. Tak apalah, 1 bulan penjara, tolak. Tak tahulah berapa puluh hari, kan? 15 hari. Redha lah tuan-tuan. Mana 23? 23. 20 lah, 20 hari.
Okey, kita buka lah kepada bukan 5 je 44 minit lagi. Soalan studio Okey, soalan studio. Okey, kita faham dengan keputusan pengurangan hukuman Bosco ni Tok An. Pelbagai pandangan dapat kita lihat. Ada yang mendakwa ianya tidak hadir kerana meringankan hukuman penjenayah dan sebagainya. Ada komen sikit Tok. Kalaulah dia kata penjenayah, hukuman penjenayah, saya nak beritahu, pernah ke ada seorang yang bukan penjenayah memohon pengampunan diraja? Ada tak ada? Tak ada. So tak payah petikai lah. Tak payah petikai. Semua orang yang mohon pengampunan diraja ini, kan? Mereka ni semua penjenayah. Hanya Datuk Seri Najib je yang petition dia berbeza berbanding dengan orang lain. Orang lain dia mengaku dia bersalah dan dia mohon pengampunan diraja. Datuk Seri Najib memohon menghantar petition pengampunan diraja kerana dia yakin dia tidak mendapat keadilan dalam proses mahkamah. Itu beza. Ada orang cakap kalau bebas Datuk Seri Najib kena bebas yang lain. Ini hak majlis pengampunan. Dia boleh dengar 10, dia nak bebas 9. Itu hak baginda tuanku. Dijamin oleh perkara 42. Saya nak beritahu, tuanku tak perlu pun dengar mana-mana penasihat ataupun ahli lembaga pengampunan. Siapa ahli lembaga pengampunan ni? Pertama sekali, pengurusi lembaga pengampunan ialah baginda tuanku yang Tuan Agong. Kedua, Menteri Wilayah Persekutuan. Ketiga, tak ada, Perdana Menteri tak ada. AG, Peguam Negara. Dan 3 orang yang dilantik oleh baginda tuanku untuk menjadi ahli lembaga pengampunan diraja. 3 orang. Saya tak tahu siapa. Dan kalau ikut KJ, kena bagi justifikasi. Engkau siapa? Engkau siapa nak bagi justifikasi pada kau? Ini hak baginda tuanku. Dia nak bagi diskaun 90% ke 100% ke, hak dia. Ini dijamin di bawah perkara 42. As an ex-minister and ex-MP, lawmaker, you shouldn't ask this stupid question. Kau belajar ke Oxford pula tu, kan? Janganlah nampakkan orang Oxford ni bodoh. So, apa ni, baginda tuanku berhak, kan? Dan macam PM cakap, Datuk Seri Najib juga berhak untuk merayu pengampunan diraja kedua dengan agung yang baru. Ini Datuk Seri Anwar cakap, kan? Kalau lepas ni ada orang lain, tanah lain nak merayu, merayulah. Ada yang kata, oh tak sama, double standard. Double standard sebab orang kaya bekas Perdana Menteri dapat pengampunan, orang rakyat biasa tak dapat pengampunan. Betul, memang double standard. Memang double standard. Kenapa saya kata double standard? Sebab orang biasa dapat keadilan. Datuk Seri Najib dah terbukti dalam buku The Justice in Wilderness bahawa pendakwaan ke atas beliau adalah berniat jahat, bermotifkan politik dan pendakwaan terpilih. Tapi masih dipenjarakan orang ni. Di mana datang keadilan? Atas dasar itulah kita mengharapkan supaya Datuk Seri Najib diberi peluang untuk mendapat pengampunan diraja. Dah tak boleh melalui proses mahkamah, kenalah cuba melalui proses pengampunan diraja. Minta kali pertama tak dapat, minta kali kedua baru boleh dapat penuh. Macam Mokhtar Hashim. Jangan lupa, Dato' Harun pun pernah dimaafkan, pernah diampunkan, dapat pengampunan diraja. Orang biasa tak merasa pendakwaan terpilih. Sebab dia orang tak ada kepentingan, dia orang tak mengancam Tun Dr. Mahathir. Kenapa Datuk Seri Najib dihadapkan dengan pendakwaan ini?
Sebab dia adalah ancaman kepada Tun Dr. Mahathir ketika itu. Kemudian dia menjadi ancaman kepada Muhyiddin Yassin. Ini kena faham. Memang tak sama. Memang double standard. Kenapa Datuk Seri Najib kena? Dia dapat 42 juta. Dia dah bersumpah. Dia tak tahu menau tentang duit ni. Tapi orang yang terima 715 juta kerana dia kawan dan proksi dan juga orang Tun Dr. Mahathir. 715 juta keluarga Zeti dapat. Tak diambil tindakan. 85 juta keluarga Nur Muhammad Yaakob dapat. Tak diambil tindakan orang Mahathir. Jolo ni, bapak dia dikayakan oleh Mahathir. Ni, pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. 1.2 bilion US dollar. Dakwa pun tidak, bawa balik pun tidak oleh Mahathir. Adil. Okey. Begitu. Soalan seterusnya tu ada juga yang beranggapan bahawa kerajaan perpaduan terutama Pakatan Harapan yang gagal di dalam konteks reformasi kerana membenarkan hukuman bosku diringankan. Ianya mendatangkan ketidakpuashatian pengundi yang mengundi mereka PRU15 yang lepas, terutamanya kaum bukan Melayu. Komen sikit. Saya nak beritahu dengan diorang ni. Saya nak beritahu dengan diorang ni. Diorang ni sedar tak bahawa kerajaan ini dibentuk atas titah baginda tuanku. Kerana dibentuk atas titah baginda tuanku yang nak melihat bahawa parlimen tak tergantung. Kerajaan Malaysia dapat diwujudkan, tak macam Thailand sebelum ni, tergantung berapa bulan. Rakyat boleh cari makan secara sempurna. Maka baginda tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan PN tolak mentah-mentah. Dan kemudian BN dititahkan untuk bersama dengan PH. Bila kita bersetuju bersama dengan PH, kita terima segala cacat cela PH. Apa aku tak cakap pasal Anwar Ibrahim? Betul lah. Kita telan, walaupun orang kata kita dah berubah apa semua, tetapi disebabkan titah baginda tuanku ni kita junjung, dan kita menghormati kerjasama baru ni, dan kita jaga dan sayang kerajaan perpaduan ni, kita lupa segala benda lama yang berlaku. Apa yang kita kata, apa yang diorang kata pada dia, kita telan. Betul tak? Apa yang Datuk Seri Anwar janjikan sebelum ni, kita bantu jawab sama. Segala formula yang Wabi Rafizi keluarkan sebelum ni, kita anggap ianya sebahagian daripada tanggungjawab kita. Ini cara berkawan. Kita ada juga kelemahan kita. Jadi bila kita dah duduk dalam satu pasukan, kena belajar macam mana nak jadi kawan. Orang cubit pergi, perkanan terasa. Orang bantai Pakatan Harapan, kita bela. Orang bantai kita, Pakatan Harapan bela. Ikut resmi Mak Sabu, Anthony Loh, sama-sama pertahankan. Jangan ikut Tony Puaka ni. Jangan ikut Ramasamy. Jangan ikut Hassan Karim. Kalau ikut orang ni, memang kita punya kerajaan ni tidak akan harmoni. Berpecah belah. Saya tahu ada petition yang dibuat oleh kawan-kawan Chinese community ni. Minta supaya Datuk Seri Najib tidak diberi pengampunan. Some of them are PH supporters. I just want to let them know, use your bloody brain. What is the problem of Pakatan Harapan and this unity government? What is our main problem? Do we have any problem with Chinese support? Pakatan Harapan is getting 97% of our Chinese support. We are getting 90% from the Indian support during the last
GE15. Apa kelemahan kita hari ni? Kena sedar. Kelemahan kita hari ni ialah pengundi Melayu. Pengundi Melayu sekarang ni divided, berpecah belah. So, kita nak kerajaan satu penggal je ke? Datuk Seri Anwar nak satu penggal saja ke? Lepas ni nak serahkan balik kepada Muhyiddin Yassin? Siapa yang boleh tolong, boleh bantu untuk tarik sokongan orang Melayu? Hari ni, suka tak suka, kena terima hakikat bahawa dengan jasa yang Datuk Seri Najib dah bagi tu, dia ada fixed deposit yang cukup besar. Kenapa BN kalah pilihan raya yang baru ni? Sebab BN jadi Perdana Menteri, Datuk Najib pun masuk penjara. Perdana Menteri orang BN, Datuk Najib masuk penjara. Orang Melayu beranggapan bahawa UMNO gagal bela nasib bekas presiden dia sendiri. Macam mana orang Melayu tak lari pilihan raya 2022? Sebab kita tak boleh bela presiden kita sendiri. Kita jadi Perdana Menteri, bekas presiden kita masuk penjara. Hari ni, kena terima hakikat. Kalau nak tarik sokongan orang Melayu, kita perlukan orang Melayu sekarang. The Chinese and Indian are with us, with unity government. Kalau dia orang kecewa macam mana pun, Datuk Seri Najib bebas. I'm telling you, maybe there are few Chinese and Indian who are crazy enough to vote for Perikatan Nasional because of this their dissatisfaction towards the result of this royal pardon. Only few. Tapi kau tanya kawan-kawan China dengan India, Kerat 18 pun, dia orang ni bukan bodoh nak bagi undi pada Perikatan Nasional. Tapi apa masalah kita hari ni? Masalah kita hari ni ialah nak dapat sokongan orang Melayu. Datuk Seri Najib boleh deliver undi orang Melayu untuk kerajaan perpaduan ni, untuk kerajaan Madani. Kalau tanya akulah, kalau katalah aku boleh buat political decision, I will free Datuk Seri Najib so that he can help us. Datuk Seri Najib akan beri impak yang besar. Kalau tak dapat semua orang Melayu, tak dapat 70% orang Melayu, dapat 50% pun, kita dah boleh dapat 2/3 lah. Apa lagi kita nak? So tak boleh nampak Datuk Seri Najib ni sebagai ancaman. Kita kena anggap dia ni sebagai orang yang boleh bantu kuatkan UMNO balik. UMNO akan jadi kuat. Itu yang Datuk Zahid berhempas pulas nak pastikan bahawa Datuk Seri Najib ni boleh dibebaskan. Ini ramai orang tak faham. Ini soal survival party kita. Survival party kita. Kalau kita tak boleh bela nasib Datuk Seri Najib, parti kita ni tidak akan diyakini. Bukan hanya tak diyakini oleh orang Melayu, orang UMNO pun akan lari. Mereka akan pergi. Sebab kita kena terima hakikat, ramai juga orang-orang UMNO ni tak berakal ke. Kalau orang UMNO ni bijak, tak apa. Yang bingai boleh tahan. Boleh tahan jumlah dia. Macam mana nak tahu? Senangnya kita tengok pengundi putih, berapa ramai yang keluar mengundi. Orang UMNO lah tu pengundi putih. Ada yang keluar mengundi pengundi belah sana. Kalau jati diri dia dikekal dengan perjuangan UMNO, tak mudah goyah dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh PAS dan juga Bersatu ni. Lepas buat silap 2018, 2022 dia tak tambah kesilapan sampai 4.2 juta orang mengundi Perikatan Nasional. Dan sebahagiannya orang UMNO. Masa tu kita bersama DAP tak? Tidak. Kenapa dia orang tak undi kita? Ini kena faham.
Lepas tu bila kita terpaksa bentuk kerajaan dengan DAP bersama dengan Datuk Seri Anwar, dia orang komplain. Tak ke bodoh ni? Cakap bodoh marah. But that is the reality. Kan? Nak semua ikut dia je. Tak? Undi tak nak bagi. Hari ni komplain. Hari ni komplain. Dia lupa 2018 tu dialah yang jatuhkan Datuk Seri Najib. Kita dah cakap kena make sure bagi sokongan padu pada UMNO 2022 supaya kita boleh bebaskan Datuk Seri Najib. Kita dah lawan Ismail Sabri masa tu. Tak bagi juga undi. Last kali Datuk Seri Najib terus merengkok dah setahun lebih. Kita juga kena marah. Kita juga dipersalahkan. Bukan semua benda Datuk Seri Zahid boleh cerita pada rakyat apa dia buat. Aku cerita malam ni, ada benda aku boleh cerita, ada benda aku tak boleh cerita. Benda-benda sensitif. Lepas keputusan tu pun Datuk Seri Zahid buat macam-macam, tapi tak boleh cerita. Tak boleh cerita. Dan ada benda yang berubah. Cuma pasal, yalah, ada kenyataan dah keluar, kan? Ada benda tak boleh berubah. Jadi kena pergi ke plan B. Kena faham lah. Kalau orang macam Hisham Jalil, kan, yang ada kelompongan di antara dua telinga dia ni, kan, orang otak di sini, dia di lutut, kan, memang dia tidak akan faham. Susah nak bagi orang macam ni faham, kan. Okey? Okey Tok, saya petik beberapa kenyataan daripada kepimpinan UMNO tu Ada yang mendakwa UMNO dipermainkan dan ada juga yang mendakwa keputusan ini percubaan melemahkan UMNO. Dia macam ni lah. Patutnya sebelum mengeluarkan kenyataan, kan, kita tenang dulu. Okey? Kita tenang dulu. Contohnya lah, bukan kau tak boleh keluar kenyataan. Bila Ramasamy bantai pasal isu penjawat awam di monopoli Bumi Putra, kau bantailah Ramasamy tu. Kita pun tahu dia dengan Lim Kit Siang, dia against the current DAP leadership. Kalau Tony Phua keluar kenyataan, aku tak dengar pula dia keluar kenyataan. Kau bantailah Tony Phua tu. Tak payah tunggu hari ni parti bagi arahan untuk buat report polis baru kau nak bantai Tony Phua. Itu sepatutnya dilajukan bantainya. Bila Hassan Karim bantai Presiden UMNO, sepatutnya kita sebagai orang muda, kita pertahankanlah. Itu yang patut disegerakan. Bukan keluar kenyataan terus bantai seolah-olah macam, yalah, gambaran diberikan. Tanya juga, kan, apa yang dimaksudkan, tak jawab. So bila dia tak jawab, dia memberi gambaran di luar, di media sosial, seolah-olah macam PMX tak membantu. Janganlah jadi bodoh. Kalau PMX tak bantu, petition tu pun tak boleh didengar sampai hari ni. Fikirlah, syarat pun tak cukup nak masuk petition ni. Kalau PMX tak bantu, petition tu pun tak boleh dengar. Takkan dia masukkan benda tu untuk didengar oleh lembaga pengampunan, dah dapat pun separuh. Dia nak khianat Datuk Seri Najib. Dan hari ni dia berusaha untuk pastikan, dia nak cuba pulihkan hubungan, cuba nak dapatkan supaya masuk dalam pengampunan diraja yang seterusnya. Tak bantu lagi. Kena faham satulah. Kalau misalnya Datuk Seri Najib masih dalam proses perbicaraan, pertama, Datuk Seri Najib boleh menang dengan keputusan hakim. Kedua, Peguam Negara kalau lihat kes tu, contohnya lah macam Tori dah bocor, rupanya kes ni tak ada kes. 7 DPP dan 5 IO mengatakan bahawa tak ada kes, tak ada merit.
untuk pendakwaan. Dah bocor dah dokumen ni. Peguam negara boleh tarik balik kes. Betul tak? Itu sebab kes Datuk Seri Zahid selamat. Kes Datuk Seri Najib pun ada 4 dah. Dah DAA. Discharge not amounting to acquittal. Dilepaskan tapi tidak dibebaskan. 4 kes Datuk Seri Najib. Tapi bila umum kes Datuk Seri Zahid, orang reaksi orang dan sebagainya, dibatalkan keputusan representasi yang dah pun diterima. Betul tak? Maknanya kalau sebelum sampai ke penjara, kita boleh sama ada di peringkat mahkamah Datuk Seri Najib boleh dibebaskan, atau Peguam Negara boleh tarik kes. Ini kena faham. Tapi dah pergi ke mahkamah tinggi, dah kalah mahkamah rayuan, dah kalah mahkamah persekutuan pun dah kalah, semakan kehakiman pun kalah. Nak keluar tak senang. Ini kena faham. Patut usaha dilakukan sebelum Datuk Seri Najib masuk. Bila dah masuk, nak keluar tak senang. Ianya mesti melalui proses pengampunan diraja. Pengampunan diraja ni nak kena tahulah, itu discretion mercy yang di-Pertuan Agong atas dia. Dia pun nak buat putusan. Kalau dia tengok orang semua sekali banyak bising, tak nak Najib dibebaskan. Yang nak Najib dibebaskan ni semua duduk diam je. Bila dah tak bebas baru nak bising. Kan? Salah tuanku ke? Salah korang juga. Kau biarkan aku melalak seorang-seorang. Cuba kalau satu Malaysia ni melalak. Kan? Satu Malaysia ni bising. Tak jadi macam ni. We are not giving the right signal. So orang yang tak nak Datuk Seri Najib bebas, yang takut Datuk Seri Najib bebas. PAS tak nak Datuk Seri Najib bebas. Bersatu tak nak Datuk Seri Najib bebas. Datuk Seri Najib bebas ni, masa depan Bersatu, PAS, malap, lingkup. Kena faham tu. So kalau orang yang menentang ni lagi vokal daripada kita, orang yang nak buat keputusan bebas pun fikir 10 kali. Salah kita. Okey? Tok, ni soalan netizen tu Dia kata Tony Poa ni tu keluar statement dekat Facebook kan. Pertukaran 1 tahun 50 juta ni macam menganjing ah. So diorang ni apa yang diorang buat ini, apa yang Tony Poa buat, apa yang Siti Kasim buat, apa yang Muda hari ni buat, semua ini boleh didakwa di bawah Akta Hasutan. Jadi saya minta rakan-rakan UMNO, PH, BN, semua seluruh negara tolong buat laporan polis ke atas mereka ni. Kerana mereka mempertikaikan kuasa mutlak baginda tuanku. Mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan yang dibuat oleh baginda tuanku adalah mutamat dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. So, soalan itu, orang tanya, adakah Tony Poa ni bersih semasa dia dalam kerajaan dulu? Kita tengok bos dia pun tak selesai bicara, dibuang kes. Dia pun ketika dia di MOF, dia ada 33 laporan SPRM. Saya pun tak faham kenapa sehingga hari ini tidak ada pendakwaan. Siapa yang melindungi dia, saya tak tahu. Kita boleh tuduh. Tapi yang saya tahu ada 33 laporan SPRM. Itu sebab hari-hari dia boleh melepak ke LGCC tu. Tak payah kerja. Dia multi-millionaire. Betul gini Tok. Pemuda UMNO berkiblatkan Najib, kata Razif, iaitu Timbalan Ketua Penerangan PKR ni Tok.
Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rahim berkata Dr. Akmal perlu menyedari bahawa kerajaan Padan terbentuk untuk menyelamatkan rakyat dan negara disebabkan kegagalan pentadbiran terdahulu Perikatan Nasional. Kerajaan Perpaduan dibentuk bukan untuk menyelamatkan Najib, dia kata. Ini sekarang ni macam saya cakap lah, kan? Geng-geng PKR ini, ya, saya tahu dia orang kecewa dengan kenyataan Dr. Akmal. Itu hak dia orang nak kecewa dengan Dr. Akmal. Saya tak nafikan kenyataan Dr. Akmal memang selalu memeningkan kita juga. Presiden pun dah banyak kali kita bagi nasihat dan sebagainya, tak jalan, kan? Tak jalan. So dia berhak untuk berpandangan begitu. Tetapi dia komen ke atas batang tubuh Akmal je lah, kan? Macam kita kalau bantai Tony Puah, kita bantai Tony Puah. Kita tak bantai parti DAP. Kita tahu Tony Puah tak mewakili DAP. Kita bantai Hassan Karim. Kita tahu bahawa Bukan kenyataan rasmi. itu bukan kenyataan PKR. So Razif kan, siapa nama dia? Razif perlu tahu bahawa kamu dah berkawan dengan UMNO. Dan saya nak beritahu Datuk Seri Najib adalah aset UMNO yang paling berharga. Orang yang paling berpengaruh dalam UMNO, saya rasa Presiden UMNO pun mengakui, ialah Datuk Seri Najib. So hati-hati dalam membuat kenyataan berkaitan Datuk Seri Najib. Dia kena cerdik kerana keputusan Lembaga Pengampunan tak ada kena-mengena pun dengan PKR. So kenapa terlalu defensif? Cerdik sikit. Dia tidak perlu nak cakap nak kita buat kerajaan perpaduan ini bukan Najib dan sebagainya. Kena tahu bahawa kalau tidak dengan restu Datuk Seri Najib, kerajaan perpaduan ni pun tak wujud. UMNO pun tak memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri kerana sokongan Datuk Seri Najib juga. Kena ingat tu, peranan Datuk Seri Najib dengan kawan-kawan di Sarawak, jangan lupa. Janganlah tak kenang budi, kan? Jadi kalau tak perlu keluar kenyataan, jangan keluar, lebih baik. Kita jangan semata-mata kerana ada isu kita kena keluar kenyataan, kan? Tak perlu keluar kenyataan. Kalau kenyataan itu merugikan kita, buat orang UMNO marahkan PKR, buat apa? Kau nak selamatkan PKR ke? Kau nak selamatkan kerajaan perpaduan? Popular sekejap, orang kata kita berani dan sebagainya, tetapi merugikan PKR jangka masa panjang. Baik-baik jadi Perdana Menteri, hilang kursi Perdana Menteri. Untuk apa? So tak perlu komen, jangan komen, diam je. Ambil apa ni, line YB Fahmi tu. Dia orang politik yang matang, dia tahu macam mana buat, kan? Jangan tambah garam. How to handle crisis. Kalau tak setuju apa pun, kita dah bersama dalam satu pasukan. Kau dah tahu orang UMNO ni, kau kerat 18 pun, kan? Kita, Datuk Seri Najib ni bekas presiden kita. Betul tak? Kalau ada orang hina Datuk Seri Wan Aziza, pasti orang PKR pun marah. Sebab dia bekas presiden PKR. Kena faham. Okey? Begitu, soalan terakhir. Bagaimana dengan keluarga bosku yang menerima khabar sedih ni, dan juga apa pandangan ataupun nasihat terhadap Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid telah pun berjumpa dengan Datuk Seri Najib, kan? Dan juga Datuk Seri Zahid telah pun berjumpa dengan Datin Seri Rosmah dengan Yana, kan? So Datin Seri Rosmah dan Yana, dia tahu semua apa yang parti buat, kan? Jadi kalau nak tanya dengan dia orang, tanyalah dengan keluarga ni, kan? Keluarga ni tahu apa yang parti sedang buat untuk bantu Datuk Seri Najib. Jangan dengar Hisham Jalil, kan? Aku rasa dia pun dah lama, semenjak dia kena marah dengan bosku, dia pergi mahkamah tu, dia pun aku rasa tak pergi mahkamah lagi dah, kan? Okey? Ada lagi? Pesanan untuk penyokong-penyokong bosku. Pesanan saya untuk penyokong-penyokong UMNO dan bosku,
pertama sekali, jangan petikai keputusan yang dibuat oleh baginda tuanku dan juga majlis pengampunan. Boleh didakwa di bawah Akta Hasutan. Pertama. Kedua, jangan lupa bahawa kita dalam kepimpinan Majlis Kerja Tertinggi hari ini mesyuarat 3 jam. Semua solid bersama dengan Presiden kita akan bela nasib Datuk Seri Najib. Macam mana kita buat, ada benda kita boleh cerita, ada benda saya tak boleh cerita. Itu rahsia. Yang mana yang saya cakap ni semua yang saya dah minta izin. Boleh cakap. So apa ni, sabar sikit, InsyaAllah kita akan usahakan bermula dengan mungkin tahanan rumah, kemudian padan yang kedua, yang kita akan ikhtiarkan. Dan kita akan cari juga, peguam juga akan fikirkan macam mana ada usaha-usaha lain yang boleh kita usahakan untuk memastikan Datuk Seri Najib mendapat keadilan. Jadi jangan percaya mereka-mereka yang hari ini terang-terang bersekongkol dengan manusia-manusia macam Den Botok tadi yang buat report ke atas DOJ, ke atas Datuk Seri Najib, yang pergi ke seluruh negara, pergi ke Switzerland, pergi ke mana-mana, bersekongkol dengan musuh-musuh Datuk Seri Najib untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Hari ini kerana mereka dah jatuh, mereka nakkan pengaruh Datuk Seri Najib tu bagi membolehkan mereka kembali berkuasa. Kita pula tiba-tiba jadi bangang nak percaya dia orang ni lebih daripada pimpinan parti kita sendiri. Ada yang cakap Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dengan Datuk Seri Anwar ni memang saja tak nak bebaskan bosku kerana dia takut dengan bosku. Ini pemikiran yang paling bodoh dalam sejarah. Kalau kau WhatsApp aku, memang aku maki. Awal-awal saya beritahu, sebab pakai otak. Kalau misalnya Datuk Seri Najib tak dibebaskan ni, orang memang akan serang Perdana Menteri dan Datuk Seri Zahid. Orang akan kata dua orang ni tak boleh bela nasib Datuk Seri Najib. So, suka tak suka, memang kita akan usaha pastikan Datuk Seri Najib ni dapat dibebaskan segera. Sebab dia duduk dalam penjara, dia jadi hero. Tetapi yang akan kena maki ialah Perdana Menteri dan juga Presiden parti. So, takkanlah kita ni bodoh nak biarkan Presiden parti kena kitai dengan orang ramai. Betul tak? Tetapi kena tahu limit kita sebagai rakyat dan yang mana kuasa raja. Untuk kes-kes Datuk Seri Najib yang masih berjalan tu, tak ada masalah. Dah ada bukti pendakwaan ni pendakwaan terpilih. Tunggu je lah masa. Mungkin kes-kes yang terang-terang ni akan dibuang satu persatu. Kita tak tahu, Tapi hari ni memang dah terang-terang pendakwaan terpilih. Dah ada bukti, benda dah keluar. Cuma itu hari, orang negara yang lama tarik balik representasi punya keputusan. So, kita tunggulah keputusan representasi kepada peguam negara yang baru. Sabar sikit. Betul Dok, ni Dok tanya ni Dok. Berkenaan dengan RCI Tony Thomas tu. Tori kata dah setuju kan? Betul. So, Ini pun saya pun harap supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat tolong segerakan. Betul, Kabinet dah setuju kan? Kabinet dah setuju untuk buat RCI. Kalau nak ikut saya, tak payah RCI pun. Sebab pasukan petugas khas itu pun, itu lantikan kerajaan. Dapatan-dapatan dia tu pun dah cukup dah. Dakwa dah terus. Apa lagi nak RCI? Tak boleh dakwa. Bukti dah ada. Ada 17 kesalahan dilanggar oleh Tommy Thomas. Boleh dakwa. Okey, ada soalan daripada orang ramai ni. Hang duk mana? Assalamualaikum, hang duk mana? Assalamualaikum. Volume so. Assalamualaikum.
Tak lepas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.